Selamat pagi, salam sejahtera. Rupa-rupanya, wang derma 1MDB bernilai RM2,6 bilion Arab Saudi tidak dipulangkan. Rupanya, masuk dalam akaun syarikat lain. Ini pendedahan paling luar biasa yang dinyatakan dalam mahkamah sekarang. Kes 1MDB bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak masih berlangsung sehingga kini, dan terbaru, wang yang kononnya adalah derma dari Arab Saudi rupanya tidak dipulangkan kepada pendermanya. Sebaliknya, ia dimasukkan ke dalam akaun Tanuri Finance Corporation Tanuri dan bukan kepada akaun Arab Saudi. Ia atau isu kemasukan duit dalam syarikat itu dimaklumkan penguasa kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nur Aida Arifin. Pegawai penyiasat kes 1MDB di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memaklumkan wang berkenaan telah dikembalikan semula ke akaun Tanuri pada Ogos 2013. Memetik sinar harian, saksi pendakwaan ke-49 itu yang menjawab soalan timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib pada sesi pemeriksaan utama. Beliau memaklumkan, pada 2014, Najib telah menerima sejumlah wang yang dimasukkan ke dalam akaun M-Private Banking miliknya daripada akaun syarikat Black Cross Commodities Global Limited dan juga Vista Equity International Partners. Tambahnya, sepanjang pemeriksaan dan siasatan dijalankan, pasukan penyiasat tidak menemui sebarang dokumen kepada Kerajaan Arab Saudi atau Raja Abdullah yang menunjukkan tanda penghargaan atau terima kasih atas derma yang diberikan. Perkara tersebut dimaklumkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sikora. Selain dua akaun berkenaan, terdapat kemasukan wang daripada dua lagi akaun syarikat iaitu Tanuri dan Blackstone Real Estate. Keempat-empat akaun syarikat ini adalah milik individu bernama Tan Kim Lung dan tidak mempunyai sebarang pertalian dengan Kerajaan Arab Saudi. Menurut saksi itu juga, ada pada tahun 2011 hingga tahun 2014, wang yang diterima Najib juga bukanlah daripada Raja Abdullah atau Kerajaan Arab Saudi. Sebaliknya, ia berpunca daripada sumber dana 1MDB dan tiada sebarang dokumen atau keterangan yang boleh mengesahkan wang tersebut adalah wang derma. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang baru kita tahu. Rupa-rupanya terbuktilah benar wang derma 1MDB RM2,6 bilion Arab Saudi tidak dipulangkan. Rupanya masuk dalam akaun syarikat lain. Tetapi yang paling menggemparkan kita ialah apabila kononnya sehingga kini dan terbaru wang yang kononnya adalah derma daripada Arab Saudi rupanya tidak dipulangkan kepada penderma. Sebaliknya dimasukkan ke dalam akaun Tanuri Finance Corporation dan bukan kepada akaun Arab Saudi. Selain daripada itu, di akhir daripada keterangan ini amat-amat mengejutkan kita apabila menurut saksi pada tahun 2011 hingga 2014 wang yang diterima Najib bukanlah daripada Raja Arab atau Kerajaan Arab Saudi. Sebaliknya, ia berpunca daripada sumber dana 1MDB dan tiada sebarang dokumen atau keterangan yang boleh mengesahkan wang tersebut adalah wang derma. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pendedahan di mahkamah ini, Najib makin terpuruk. Menurut Jasmine Law, pegawai bekas peguam 1MDB, beliau nyatakan Jolo beritahu supaya jangan risau selepas beliau tanya kenapa banyak duit dimasukkan dalam akaun Najib. Makna kata, memang ada duit masuk dalam akaun peribadi Najib.
Bekas Peguam 1MDB, Jasmine Low, memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa Jolo memintanya tidak risau selepas beliau membangkitkan isu begitu banyak wang dipindah masuk ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak. Jasmine yang memberikan keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-50 berkata, ahli perniagaan dalam buruan itu atau nama sebenarnya Jolo atau Low Tiak Jo menyuruhnya, jangan risau dan memberitahu, tidak perlu mengambil apa-apa tindakan kerana akan menguruskan segala-galanya. Jolo juga menyatakan sekiranya apa-apa terjadi kepadanya, dia mempunyai bukti menunjukkan apa yang dilakukan olehnya adalah mengikut permintaan, kehendak dan dalam pengetahuan Najib, katanya. Terdahulu, Jasmine berkata, Jolo memberitahunya wang yang dimasukkan ke dalam akaun Najib adalah untuk dana politik Barisan Nasional BN khususnya UMNO ketika beliau saksi membangkitkan mengapa perlunya begitu banyak wang dimasukkan ke dalam akaun bekas Perdana Menteri itu. Beliau berkata selepas didesak dan ditanya berulang kali berkenan transaksi pindaan wang berkenan, Jolo menyuruhnya tidak risau berhubung perkara itu. Katanya beliau tidak tahu wang deposit security berjumlah ringgit Malaysia 570,943,490 dan RM 790,354,855 dimasukkan daripada akaun Abar Investment PJS Limited BVI ke dalam akaun Blackstone Asia Real Estate milik Tan Kim Long Sekutu Jolo. Seterusnya dimasukkan ke dalam akaun lain termasuk akaun Najib ketika transaksi itu dilakukan atau dilaksanakan. Saya hanya mengetahui mengenai semua transaksi berkenan melalui media dan laporan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ pada 2015 dan 2016. Selepas mengetahuinya, saya bertanya, Jolo, apa sebenarnya yang berlaku? Beliau menyatakan semuanya adalah sah, yang mana transaksi dibuat disokong perjanjian seperti promissory notice, tetapi Jolo tidak memberi saya butiran dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Pada kepercayaan saya pada masa itu, arahan yang diberikan oleh Jolo untuk pelaksanaan arahan di 1MDB adalah selari dengan kehendak Najib. Keputusan saya ini berasaskan kepada insiden Jolo ada meminta saya menyediakan dokumen untuk ditandatangani oleh Najib dan saya dapati ia akan dipulangkan lengkap dengan tanda tangan beliau. Jolo juga meminta saya menyediakan status projek atau talking point untuk dia memaklumkan perkembangan semasa kepada Najib, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan berkaitan Najib selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini paling mengejutkan dalam kes 1MDB membabitkan Najib Tun Razak yang sedang meringkuk di penjara. Tak sudah-sudah tentang 1MDB. Walau bagaimanapun, selepas Najib mendapat pengampunan 50% dan pengurangan denda, kini nasib beliau semakin hari semakin malam. Ini apabila keterangan demi keterangan yang diberikan oleh Jasmine Low, bekas Peguam 1MDB, kini makin membuka pekung yang banyak tersembunyi sebelum ini. Kalau sebelum ini kita pernah mendengar Najib Tun Razak menafikan mengenali Jolo, dalam keterangan Jasmine Low baru-baru ini, nampaknya pekungnya terbuka lagi apabila memang Najib mengenali Jolo. Selain daripada itu, apabila bercakap tentang surat daripada Putra Arab, rupa-rupanya tidak wujud pun surat itu, ianya hanya ditulis oleh orang yang diarahkan oleh Jolo. Dan terkini, 1MDB ditipu masukkan dana ke syarikat palsu. Ini yang berlaku. Bayangkan, syarikat kepunyaan negara ini, 1MDB ditipu masukkan dana ke syarikat palsu.
Bekas Peguam 1MDB Jasmine Low hari ini memperincikan bagaimana syarikat pelaburan strategik itu diberdayakan dengan memindahkan sebanyak AS 576 juta 943.490 ke dalam syarikat luar pesisir palsu yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Jo atau Jolo. Jasmine yang memberikan keterangan sebagai saksi ke-50 pendakwaan berkata, 1MDB melalui syarikat anak syarikatnya 1MDB Energy Limited memeterai perjanjian usaha sama dengan Abar Investment PJS Abu Dhabi dan syarikat induknya International Petroleum Investment CEO PIC dalam sektor tenaga. Beliau membacakan pernyataan saksi berkata, pada April tahun 2012, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Abar Investment PJS Abu Dhabi Muhammad Badawi Al-Muhusani datang ke Kuala Lumpur dan berjumpa CEO 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Helmi di pejabat 1MDB dan kemudian berjumpa dengannya. Jasmine berkata Muhammad Badwi memberitahunya bahawa beliau akan berjumpa Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri bersama-sama Jolo dan memaklumkan segala perjanjian akan dibuat dengan 1MDB adalah menggunakan satu anak syarikat Abar Investment PJS Abu Dhabi iaitu Abar Investment PJS Limited. Katanya, beliau meminta dokumen yang menunjukkan dan mengesahkan ia adalah satu anak syarikat sebagai rujukan dan Muhammad Badwi menyuruhnya berhubung dengan Wayuni Siah daripada BSI Bank Singapura kerana Siah adalah pegawai bank yang membantunya menubuhkan anak syarikat itu. Saya menyemak dan mendapati dokumen berkaitan dengan Woni yang mengesahkan perkara itu. Jadi, perjanjian option agreement dan collaboration agreement for credit enhancement CAC yang saya sediakan adalah merujuk kepada ikatan perjanjian antara 1MDB Energy Limited dengan Abar Investment PJS Limited, katanya. Bagaimanapun dalam perbicaraan sebelum ini, didedahkan bahawa Abar Investment PJS Limited adalah entiti palsu yang ditubuhkan oleh Jolo di Cyclus yang mana entiti sah yang sepatutnya mendapatkan dana itu dipanggil Abar Investment PJS tanpa limited. Jasmine berkata, seingatnya beliau memaklumkan perkara itu kepada Terence G, bekas Ketua Pegawai Kewangan 1MDB kerana beliau yang akan melaksanakan perjanjian dan meminta Terence berhati-hati kerana ada dua nama syarikat yang seakan sama. Saya memberitahunya ada dua syarikat dengan nama kelihatan serupa. Semua dokumen untuk usaha sama ini kemudian ditandatangani Syahrul Azral pada 21 Mei tahun 2012. Berhubung aturan pengiriman wang dan pembayaran sebanyak AS 576,943,490 daripada 1MDB Energy Ltd kepada Abar yang palsu. Saya tidak pernah mengendalikan sebarang kiriman wang kerana ia tanggungjawab Jabatan Kewangan diketuai Terence pada masa itu, katanya. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Sukira bersambung Jumaat ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.